Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk latihan pada kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk menghasilkan pencahayaan pada scene ini dan juga bagaimana untuk kita render out still images menggunakan render cycle. Baik, jadi sebelum itu apa yang saya nak lakukan ialah saya nak baiki sedikit beberapa bahagian dalam scene ini. Kita ada defect dekat sini satu, saya akan deletekannya. Tekan tab, so editing mode, pergi face, so saya akan delete in the bahagian ni, delete faces. Untuk bahagian tingkap ni saya akan letakkan beberapa palang untuk glass window ya. Jadi saya akan buat selection di bahagian ini, shift D, and then saya naikkan dulu. Okey, kena atas sedikit. Okey, and then tekan P untuk saya separatekan selection. Okay, dan tekan tab. Okay, ini saya ada dua objek di sini. Satu, ini dinding. So, untuk bahagian ni saya akan hasilkan gelas nanti. Jadi, saya nak tukarkan dia punya pivot point terlebih dahulu. Apa yang saya akan lakukan, saya akan masuk pada bahagian sisi. Shift right click. Letakkan 3D cursor di situ. Saya kena letak 3D cursor di hujung ni. Pastikan dia letak di dalam keadaan berkenaan lah. Ok, so saya akan pergi, lepas tu saya akan pergi pada object, set origin, dan saya akan change origin dia to the 3D cursor. So origin dia berada di sini. Jadi saya akan rotate sedikit, tekan R and Y. Ok, untuk saya rotatekan pada part C ni. Lepas tu saya akan pergi pada modifier di sini, sebelah kanan saya ni, ambil solidify. Ok, dan kemudian saya akan pergi pada array modifier, array, dan saya akan perbanyakkan bilangan gelas ni lah. Ok, saya akan pergi bawah ni. So saya akan naikkan sikit bahagian ni. Ok, saya akan tambah lagi. Saya nak naikkan dia macam ni. Mungkin pada side view saya nak pastikan bahawa kita punya ini berada pada align yang kita kendaki lah, pada align yang straight. Saya cuma adjust sedikit je, and then tekan ni. Y, mungkin kita boleh ubah Y. Ok, oops, tekan Z. Ok, dapat dalam keadaan yang ok lah. Mungkin kalau kita gunakan rotation sedikit, kita rotate kan untuk bagi dia nampak straight, dan kita tambahkan lagi count pada satu lagi, dan tekan G, dan kita masukkan dia di sini. Kita lihat, kalau kita lihat sini, kita dah nampak bentuk gelas kita lah. Kita dah ada berapa veil of glasses berada di situ. So untuk bahagian ni juga, apa yang saya perlu lakukan adalah saya nak create thickness di bahagian luaran tingkap ini. Jadi saya akan buat selection sekali lagi. Saya tekan dinding ni, tekan tab, dan saya akan ambil bahagian sisi dia, select face, dan shift D. Saya keluarkan dahulu, dan tekan P, selection, enter. So kita dapat separate object mode. So sekarang kita akan pergi modifier solidify. Okay, kita tebalkan sedikit lagi dia punya ni. So sekarang kita memperolehi sisi tingkat yang tebal lah, dan saya akan masuk kembali ini, tekan G, tekan X, kita masuk kembali pada dinding ni. Okay, dan sekarang dia memberikan satu kata thickness lah pada tingkap kita tu di sini. Okey, so apa lagi bahagian yang perlu diperbaiki sebelum kita letak pewarnaan dan juga pencahayaan pada scene kita. Okey, so saya lihat dekat dinding ni, somehow saya punya ni mungkin tak buat hari tu, jadi saya akan ambil balik yang ni. Okey, saya akan duplicate je. Shift D, G, Y, tolak. Z saya letak 90 darjah. Kita tekan enter, dan secara automatik dia akan lekat
pada dinding tu lah, dan maybe kita push it. Okay, so dia memberikan satu kata lekap lah. Lekap kita punya sini dah ada bahagian-bahagian yang diperlukan. Kita ada buku, kita ada sofa, tirai dan sebagainya. Langkah seterusnya adalah meletakkan warna-warna yang sesuai untuk kita punya scene ni. Itu yang kita akan lakukan sekarang. Apa yang saya akan lakukan di sini adalah saya akan change viewport kepada material shader, material preview, klik yang di tengah ini. So dia akan memberikan kita satu shading preview lah, bagaimana rupa warna item yang ada di dalam scene ini. Baik, saya akan set untuk objek besar dahulu. Kemudian saya akan pergi pada objek-objek kecil dan mewarnakannya satu persatu. Untuk wall ni, dinding ni semua, saya akan assign, saya akan pergi di sini di bahagian material. Saya akan klik di sini, klik material slot. Lepas tu kita klik new material dan kita namakan ni sebagai wall. So ini saya buat inner. Inner wall. Tekan enter. Jadi saya akan pergi pada bahagian, kita dah set di sini wall. Kita akan pergi bahagian surface dan kita akan select base color, klik di sini, right click, left click, dan kita akan pilihkan warna yang sesuai. Mungkin saya cuba ambil pink dahulu. So ini untuk keseluruhan dinding kita lah. Dan kita boleh ubah kemudian nanti kita ingin memilih warna yang lain. Seterusnya saya akan pilih objek-objek mungkin di dinding ni, pada bahagian dinding ni. Saya akan klik slot, isikan new material dan namakan dia sebagai fasad. Fasad wall. Dan mungkin kita nak bagi warna brown pada objek ni. So jadi apa yang kita lihat di sini, tidak ada color yang terjadi pada kita punya ni. Mungkin ada, kita lihat dulu apa masalah dia. Tekan enter, tab. So apa yang terjadi ialah objek ni berlainan dengan objek dinding yang kita buat. Kerana objek ni adalah objek modifier. Kita bina shape ini daripada modifier plane pada awalnya. So kita kena klik kat sini. Kalau kita lihat di sini, saya masuk, kalau lihat tadi saya masuk dalam edit view. Saya klik, dan saya akan tekan L, dan saya klik selection ni, saya tekan L untuk select all. Ini plane kita yang sebenarnya. Plane kita yang sebenarnya sebelum kita solidify dia menjadi satu objek seperti ini. Jadi baru kita ni assign, kita ada perkataan assign. Kalau anda lihat, barulah warna itu akan apply pada objek ini. So ada dua objek yang kita kena perhatikan di sini. Satu objek biasa seperti yang ni. Ini objek biasa. Jadi basically kalau objek biasa ni kita just straightforward, kita boleh assign. Kita klik sikan slot, new material. Kita namakan sebagai bookshelf. Klik di sini dan kita letak, mungkin saya nak letak warna biru contohnya. So saya ada bookshelf straight away. Kita dah boleh assign color. Yang ni pun sama. Bookshelf ni kita tak perlu buat dua kali. Kita just pergi di sini, kita just select dia. Dia akan straight away assign. Begitu juga dengan mungkin almari ni. Almari ni kita assignkan slot material. Ini kita namakan mungkin book. Bookshelf 2. Alright. Dan kita letakkan warna dia, mungkin kita nak warna brown. Kita boleh turunkan dia punya intensity color di sini. Kita nak darkenkan sikit. Mencukupi di situ. Untuk buku di atas pun sama. Saya akan assignkan satu slot material. Book 1.
Saya just pilih je color yang sesuai. Dan second, sama slot, material, book to, letakkan warna. Okay. Untuk bahagian mungkin ini kursi meja, tabletop ni, mungkin kita nak namakan ni sebagai table. Ada color yang kita rasa sesuai, maybe okay, warna yellow ni kita rasa sesuai table, dan kita akan select table, sign semua warna-warna yang lain lah. Ok, kena sign satu persatu di bawah ni. Kemudian kita pergi pada sofa ni. So sofa, new slot, new material, sofa. Ok, sofa mungkin kita perlukan warna apa. Ok, mungkin kita nak letak warna ni. Ok, dan kita just sign je warna sofa yang lain, warna color bantal ni. Ok, kita sign new slot, pillow, dan warna yang sesuai mungkin hijau. Ok, pillow. Dan mungkin cadar ni pun kita ingin just assign je pillow, mungkin sesuai. Dan untuk ni, untuk sini, ok, teruskan. Ada few lagi yang kita tinggal vas bunga ni. Namakan dia. Ok, vas bunga mungkin warna purple. Yang ni daun. Plant ni obviously mungkin of course warna hijau, mungkin lebih darker, turunkan ni. Oops. Ok, darker. So ni kita select plant. Okay, so yang tinggal sekarang ada few item lagi ni. Okay, so sekarang ni untuk objek dinding ni, seperti mana yang saya maklumkan tadi, dia ni adalah objek modifier. So untuk kita warnakan, okay, kita create dulu dia punya material. Okay, ni kita namakan ni floor. Okay, so mungkin dari segi color, okay, kita nak namakan bit reddish. Ok, so floor ni sekejap. Ok, nampaknya obviously tak ada masalah untuk kita warnakan, walaupun dia object modifier, tak apa. Ok, kita just double click, kita check kat sini. Ok, kita select dan kita tekan L. Make sure kita assign lagi sekali. Ok, sebab mungkin nanti kalau kita tak buat macam tu, mungkin dalam render nanti mungkin warna dia tidak keluar. Itu juga dengan dinding ni, wall. Kita klik satu lagi.
Okey, tekan tab. Okey, ni kita namakan ke wall. So wall ni mungkin kita nak cari warna yang sesuai, hijau ke ataupun purple. So kita masuk edit, cari objek berkenaan, tekan L untuk all selection, dan kita ambil wall, carikan wall. Okey, dan kita assign. Okey, begitu juga dengan objek ni. Ini sama, ini kita cari pada wall. Kemudian kita akan pilih untuk dinding ni. Dinding di sini mungkin kita akan assign warna bookshelf 2. Okey, warna brown. Okey, ini pun mungkin kita nak warna brown juga. Kita assignkan warna bookshelf 2 sama. So untuk objek lansir ni, okey, saya akan select 2. Okey, sebab ni 2 objek yang bersaingan. So saya, kalau saya nak joinkan, saya shift dan saya Ctrl J ataupun Command J. Saya joinkan dia supaya dia menjadi satu objek yang single. Saya akan namakan, bagi slot, namakan dia sebagai apa ni. Okey, saya tak close lah. Mungkin warna orange sikit. Okey, macam tu. Okey, yang ni adalah untuk glass. So saya akan, okey, sama ada ni objek modifier lagi. Okey, dia masih lagi objek modifier. Saya letakkan dia glass ya. Glass. So basically glass pun warna biru, putih ke biruan. Just select, tekan tab. Okey, select ni, saya tekan L dan saya assign. Not class and glass actually. Okey, so dia dah assign dengan warna putih. Okey, so itu secara ringkas bagaimana kita assignkan warna pada objek-objek kita. Jadi selepas ini saya akan tunjukkan bagaimana kita nak akan buat pencahayaan, dan kemudian kita akan buat custom shader lah, maksudnya objek-objek kat di sini nanti kita nak detailkan lagi bentuk warna dia, material dia, supaya ianya nampak lebih realistik. Baik, seterusnya saya akan mulakan proses pencahayaan pada sim bilik kita ini. Jadi apa yang saya akan lakukan ialah kita akan pergi di sini, di viewport yang kedua ni. Kita akan masuk dahulu, okay, kita drag ni sedikit, kita view pada tadi kita ada sini, ataupun ini kita punya material preview. Kita akan pergi pada render preview. Okay, render preview ialah view untuk kita melihat dengan lebih jelas apakah yang terhasil apabila kita render. Kalau kita lihat kat sini di kita punya scene collection ataupun outliner ni, kalau kita on dekat collection ni, okay, ini adalah lighting default yang telah diberikan oleh Blender. Jadi kita tak mau lighting ni, kita akan delete dia. Right click, delete. Jadi kalau anda lihat di sini masih lagi terdapat, kita masih dapat melihat lagi bilik ni disebabkan oleh grey area di belakang background ni. So dia telah, kata, reflectkan light grey kat sini untuk memberikan shape ni lah. Jadi kita ingin hindarkan benda berkenaan. Tapi sebelum tu saya akan pergi di sini, saya akan buang dulu access ni, disable access ni supaya nampak lebih clear di sini. Jadi seterusnya saya akan set kepada Cycle Engine. Okay, Cycle Engine ni adalah lebih high quality lah, lebih realistic berbanding dengan EV Engine ni. So kita akan gunakan ini, Cycle Engine. Okay, seterusnya saya akan set viewport ni kepada 64 untuk memberikan lebih better quality output pada render kita nanti. Saya akan pergi set dekat surface. Okay, saya akan pergi di sini. Di bahagian surface ni, saya akan set kat background color ni kepada hitam. Instead of grey, saya nak total black. So total black ni akan menghilangkan ataupun menghindarkan casting light yang tidak sepatutnya, okay, pada kita punya scene. So sekarang ni kita tak boleh nampak apa-apa dalam scene kita ni disebabkan tak ada light untuk dipantulkan. Sebab kita akan gunakan light kita yang sebenar. Baik, lepas kita setting di sini, barulah kita mula masukkan light kita. Kita akan mula masukkan light kita dalam scene ni.
kita akan tekan Shift A. Pastikan kita dalam object mode. Okay, kita tekan Shift A, kita pergi light. Kita ambil area light terlebih dahulu. Okay, dan anda boleh lihat sekarang, okay, light yang dipantulkan di sini adalah light yang hanya light yang kita inginkan. Tak ada light daripada source yang lain. Pergi pada top view, select, tekan G, select light sekali, tekan G, letakkan di sini, dan side view saya akan rotate. Okay, Alt Y untuk rotate. Okay, so light ni saya akan pantulkan ke dalam. So ini kita nak andaikan cahaya matahari lah daripada luar masuk ke dalam ni, memantulkan cahaya masuk dalam bilik ni, dan dia mula castingkan light seterusnya pada dinding, pada sofa, meja dan sebagainya lah, almari dan sebagainya. So dekat light setting ni saya akan pergi di sini. Okay, anda nampak ada mentor lampu ni. Okay, kita akan masuk light setting. Okay, kita akan increasekan power light ni mungkin kepada 90 watt. Okay, so ini akan memberikan intensity yang lebih tinggi. Okay, segi cahaya, apakah cahaya yang kita ingin masukkan dalam light ni? Okay, maksudnya apakah warna yang kita nak masuk? Kita boleh setkan color, tapi kita tak akan pilih color di sini. Sebaliknya kita akan pergi dekat nodes ni. Kita akan pergi dekat color, and then kita select ni dulu. Okay, dan kita akan ambil black body. Okay, so black body, so bila kita tekan ke black body, kita dah hilang kita punya color selection ni, tapi dia memberikan kita temperature. So apakah temperature tu sebenarnya? So kalau kita lihat di sini, temperature ni refer pada Kelvin temperature. Okay, so daripada 2700 hinggalah 7000 ni, okay, ataupun 10,000 temperature ni, dia akan memberikan kita indikator apakah temperature yang kita gunakan, bergantung kepada situasi kita nak. Kalau kita lihat kat sini, kalau kita pilih lingkungan range 4,000 hingga 8,000. Kalau 4,000 ni, okay, dia adalah direct sunlight, okay, natural light. Okay, maksudnya cahaya daripada luar, cahaya matahari, kita boleh gunakan range 4,000 hingga 5,000. Kalau 8,000 ni hingga 10,000 ni, ini cahaya, kata cahaya awan lah, blue sky punya cahaya. Okay, cahaya yang terang dan jelas, ataupun kita nak buat pupenda floor ke apa ke, okay, kita mungkin gunakan range lingkungan kat sini lah. Okay, kalau candle contohnya, kalau kita nak situasi dalam bilik guna cahaya candlelight, kita akan guna range temperature di sini 1900 candle. So anda boleh study Kelvin punya temperature ni untuk situasi apa yang anda nak lightingkan dalam bilik anda. Jadi kembali pada sini, okay, apa yang saya nak ialah, kalau kat sini saya nak lebih kurang 4,000, 5,000 direct sunlight, sebab saya nak cahaya di luar ni ialah cahaya matahari. Jadi saya change sahaja 4,500. Okay, now kita akan lihat cahaya ni lebih natural. Okay, nampak seperti cahaya matahari. So menggunakan nodes ni adalah lebih baik compare kalau kita nak set color di sini. So agak susah kita nak andaikan color ni nak warna biru ke nak warna kuning cerah ke dan sebagainya. So sini kita tengok pada kita punya range temperature, dan kita set aja temperature apa yang kita nak. Okay, so kalau kita lihat sini, cahaya di luar tu nampak, okay, nampak realistik ataupun nampak jelas cahaya matahari. Cuma dari segi illumination dalam bilik ni masih lagi kurang jelas. Kalau kita lihat di sini, masih lagi kurang jelas dan tak nampak, kata masih lagi ada shadow lah di dinding ni. Jadi saya akan masukkan cahaya yang kedua. Okay, Shift A, saya akan masuk light, point light. So saya akan ambil point light, saya akan letak di sini, top view, tekan G, mungkin letak di tengahkan di sini sikit. Okay, dan anda lihat cahaya dalam bilik ni akan nampak lebih jelas lah. So point light ni akan adalah percayaan kedua yang kita nak illuminatekan lagi bilik ni. Kalau nampak ia tidak jelas ataupun nampak agak kelam, so kita pergi sini, kita boleh setkan dia punya power ni. Tapi kita tak nak terlalu terang lah, kalau tak nampak macam kita pasang lampu dalam bilik ni. Okay, jadi saya nak ini, mana bilik ni cuma ada satu light source saja, satu light source, iaitu cahaya matahari, tapi kita dapat lihat dengan jelas apa yang berlaku dalam bilik ni. Jadi untuk itu saya akan turunkan sedikit cahaya ni kepada 0.5 power dia, 0.5.
dan saya tak nak cast shadow. Okey, saya tak nak ada dua shadow sebab shadow telah dicastkan oleh light ni. Light ni kita dah cast shadow kan, dia dah ada shadow dekat sini. Jadi cahaya yang kedua ni lah cahaya yang kita nak illuminate je, kita tak nak memberikan, kalau tak kita akan ada double shadow. Okey, jadi saya turn off shadow ni. Cukup untuk satu saja shadow. Dan juga sama, saya seperti mana cahaya yang pertama tadi, saya akan gunakan nodes kat sini. Okey, nodes saya gunakan black body dan saya akan setkan dia punya temperature ni kepada 8000. Okey, 8000 ni lah cahaya yang cerah sikit lah. Okey, tapi cukup kalau kita lihat dia memberikan shadow okey yang secukupnya lah, tidak terlampau cerah bilik ni. Cukup untuk kita memberikan scene ni diluminatekan oleh cahaya matahari daripada luar. Okey, so far nampak okey ke saya punya. Cuma kalau kita perhatikan di sini adalah nampak noise lah. Dan anda jangan bimbang, noise ni ini bukan final noise lah. Ini bukan final image. Ini just memberikan anda preview apakah visual pada scene kita secara preview lah. Sebab kalau kita nak detailkan nanti terlampau lama untuk render. Itu kita serahkan pada bahagian bila kita render nanti. Bila kita nak high quality, kita setting properly, baru kita render sikit dan dia akan ambil masa mungkin 10 minit, mungkin 1 minit. Kalau high quality lagi, gambar lebih besar, mungkin lebih lama daripada tu. Dari segi light setting, kedudukannya, warna ni semua saya rasa saya buat puas hati. Cuma nanti saya akan setkan sampling dia, render setting, okey, untuk memberikan kata output yang lebih baik. Setelah kita menyelesaikan pencahayaan di sini, setting pencahayaan kita dah selesai, coloring kita dah buat. Jadi kita akan go into detail, iaitu kita nak customize shader pada setiap objek yang telah kita warnakan. Okey, sebagai contoh, tentunya objek-objek di dalam bilik ini diperbuat daripada material yang berlainan. Contohnya pasu bunga ni tentunya diperbuat daripada seramik, iaitu ada permukaan yang bersinar. Meja ni diperbuat daripada kayu, jadi permukaan dia mungkin kurang bersinar, mungkin diffuse. Lantai ni pun sama. Jadi dan terutama pada bahagian lansir ni tentunya dia terbuat daripada kain yang kata loop cahaya lah. So kita kena ambil ni sebagai satu pendekatan. Jadi macam mana kita nak ubah dia supaya dia memberikan satu ilusi bahawa objek-objek di dalam ni dibina daripada bahan yang berlainan. Jadi di situ apa yang kita kena lakukan, kita akan pergi pada shading. Okey, kita akan pergi pada shading layout. Dan shading layout ni kita akan diberikan, kita set di sini render. Okay, dan kita boleh klik pada objek-objek di dalam bilik ni dan kita akan diberikan detail dia punya nodes ataupun building block of this objek ni lah. So di mana akan memberikan kita variable untuk kita adjust dia punya tahap reflection dia, tahap dia punya diffuse dia dan sebagainya lah, and even transparency jika perlu. Jadi untuk bahagian ni, contohnya saya nak bahagian objek ni, objek pasu bunga ni. Okay, objek pasu bunga ni saya akan pergi di bahagian ni, saya scroll up. Okay, saya nak mungkin dia punya specular ni lebih tinggi, specular lebih tinggi, dan dia akan lebih bersinar lah, dia akan lebih berkilat. Mungkin kalau kita nak boostkan metallic dia, nampak seperti lah lebih bersinar dia punya ni, kita boostkan sedikit. Manakala kalau untuk kain ni, dia tak bersinar, jadi kita boleh pergi dekat transmission ni. Kalau kita letak ada satu, okey, dia akan memberikan efek diffuse lah yang lebih tinggi. Okey, lepas tu mungkin kalau kita nak, okey, ambil masa sikit saya nak render ni. Okey, roughness pun kita tinggikan sikit roughness dia. Untuk objek-objek lain pun sama. Untuk meja ni, okey, saya naikkan dia punya roughness biar nampak kasar sikit. Manakala untuk lantai ni, mungkin lantai ni saya nak dia nampak lebih berkilat lah. Saya nak dia nampak lebih berkilat. So jadi saya akan naikkan dia punya specular.
supaya ada nampak lebih reflection dia. Kalau tak jelas ni mungkin saya kena naikkan sikit dia punya viewport render ni. Viewport ni kalau saya naikkan 100, okey, dia akan ambil masa sikit untuk dia boostkan, tapi so far saya dapat anggarkan dengan yang jelas lah apa yang saya perlukan dalam scene ni, macam mana efek dia saya boleh nampak. So untuk objek-objek lain pun terpulang berdanda lah, kalau macam mana kita nak boostkan dia punya ni level of material dia. Yang ni pun mungkin specular saya kurangkan, roughness saya naikkan sikit. Okay, pasal saya nak tunjukkan objek kayu, dibuat daripada kayu. So bagi sofa ni mungkin dari segi ni okey, dari segi reflection nampak macam kulit. Okey, saya rasa okey. Cuma untuk bantal ni mungkin saya nak tinggikan roughness dia. Ini pun sama, saya tinggikan roughness dia. Sedang efek specular pun saya tinggikan. Oh, specular rendahkan pasal kita tak nak dia berkilat. Okey, so itu untuk objek-objek lain. Dan yang paling penting ialah objek kain ni lah. Apa ni, saya nak pastikan cahaya kat luar ni nampak tembus sikit pada lansir ni. Jadi apa yang saya perlu buat adalah saya akan pergi kat sini, saya kena tambah sikit note kat sini untuk buat adjustment, right? Dan tekan shift A, saya pergi search, saya pergi translucent BDF translucent BDF, saya ambil ni, saya letak ni dan saya keluarkan daripada sini. Saya ambil translucent BDF ni, saya letak kat sini. Ok, now anda boleh lihat cahaya dah mula translusif sikit pada ni, dah mula tembus pada lansir ni. Sekali lagi kita pergi shift A, search, saya nak ambil transparent pula. Ok, transparent saya akan letak di sini. Ok, dan saya ambil satu lagi note, shift mix shader. Ok, saya akan ambil mix shader dan saya akan letak di sini. Mix shader ni saya akan letak di sini sebab kita nak mix translucent dengan transparent ni bersama-sama, dan kita nak adjust parameter dia lah supaya nampak lebih realistik. Jadi transparent BSDF ni kita akan sambungkan di sini. Ok, jadi kita punya material output ni adalah gabungan ada dua benda lah, satu translucent, satu lagi transparent. Sekarang ni efek dia dah nampak realistik dah. Ok, kita boleh nampak cahaya dah tembus kat luar ni dan ada spread along dia punya crease kat sini lah. Jadi kita dari segi color, ok, kita akan refer balik color asal di sini dekat principal BSDF ni. Jadi kita klik kat sini, kita ambil dia punya eyedropper ni, ok, dan kita klik pada color ni. Yang ni pun sama, ambil eyedropper, kita klik pada color original, dan now kita dapat color asal kita lah, iaitu warna orange kita punya lansir ni. Ok, dan seterusnya sini kalau anda nampak ada sliding factor di sini adalah untuk kita estimate berapa banyakkah cahaya yang kita nak. Kalau kita tinggikan yang ni, maksudnya translucent lebih banyak, ataupun kalau kita kurangkan, maksudnya di sini transparent lebih tinggi dia punya ni, dia punya output dia akan tak hasil nantilah. Jadi kat sini anda boleh eksperimen apakah shader yang output yang sesuai untuk anda punya lansir, supaya hasil yang kita dapat tu nampak lebih jelas dan sesuai dengan scene yang anda hasilkan. So far saya rasa saya puas hatilah dengan saya punya scene, dah dapat efek yang saya inginkan. Okey, jadi seterusnya saya akan pergi untuk yang ni pula, untuk kita punya glass shader untuk kita tingkat ni. Okey, so untuk
glass material ni, apa yang kita buat ialah kita boleh naikkan transmission dia ni kepada 1. Okey, 1 ni sebenarnya dia akan berikan lebih kepada sifat material yang bersifat seperti kaca lah. Okey, dia akan loop sinar, dia akan loop cahaya dia punya objek. Lepas tu roughness pun kita kurangkan mungkin pada 1 saja. Okey, untuk memberikan efek yang kita inginkan lah, seperti gelas. Okey, so far nampak sesuai. Apa lagi yang kita boleh check? Okey, kalau kita pergi tab setting di sini, base color pun sama je. Face, base color, delete, transmission, kalau displacement setting. Okey, so saya rasa mencukupi untuk setting di sinilah. Okey, next seterusnya ialah kita nak render out scene kita ni supaya nampak lebih jelas dan kita boleh outputkan kepada file yang kita kendaki lah. So kita kembali pada layout mode. Okey, untuk proses render ni, okey, kita drag kita punya viewport ni supaya nampak lebih jelas. Sebelum kita render, kita kena ubah beberapa ketetapan untuk render. Pertamanya, okey, kita akan kembali pada cycle engine kita tadi. Kita dah pastikan kita select cycle engine, and then kita kena ubah dekat sample ini. Okey, render sample ini kita nak boostkan lebih tinggi. Okey, kalau kita lihat yang ni kita nak boostkan lebih tinggi. Okey, kepada 300 sebab kita nak output kita nampak, gambar kita nampak lebih jelas, dan kita nak get rid dia punya noise bintik-bintik ni semua. So lagi tinggi kita punya sampling 300 ni akan lebih cantik lah image kita ni. Dan viewport ni mungkin kita boleh tukarkan kembali kepada 64. Okey, sebab kita dah tak perlukan viewport untuk menghasilkan kita punya image lah. Kita akan bergantung pada render engine 100% bila kita set pada sampling ni. So kemudian kita akan pergi pada kita akan pergi pada color management. Okey, kita akan tukar kita punya ni kepada flame mate. Pastikan dia, anda boleh pilih mana-mana sebenarnya, tapi saya akan untuk yang ni kita akan pilih pada flame mate. Saya akan set, kalau kita tengok sini kita boleh set sama ada low contrast, medium contrast. Okey, ini filter yang kita boleh preset dalam kita punya ni lah, supaya apakah jenis ataupun type of images yang kita ingin hasilkan. Very high contrast, so dia memberi efek-efek yang berbeza. So untuk ini, untuk saya ambil medium contrast. Okey, supaya dia balance out. Okey, contrast ada cahaya yang tinggi pun ada. Kemudian saya akan pergi ke bahagian filem. Okey, dalam filem ni saya akan turn on transparent. Bila saya turn on transparent ni, maksudnya bila dia render out nanti, dia cuma akan render bahagian ni saja. Okey, bahagian yang luar ni dia tak akan render. Maksudnya kita akan nampak transparent lah di bahagian ni. Okey, kalau anda tak mau, anda nak render out sekali dengan hitam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, so saya turn on transparent. So saya kembali pada bahagian dimension kat atas ni, saya klik. Okey, resolution, ini size yang saya nak. Kalau saya nak size lain, saya boleh just tukar kat sini lah. Okey, ini saya nak size 4 segi macam ni. Kalau anda perlukan size seperti rasio 4.3 ke, okey, so anda boleh set di sinilah ikut apa yang anda nak. Okey, dari segi format kita boleh set kat sini. Saya nak PNG dan RGBA. A ni adalah alpha, maksudnya saya nak yang transparent ni. Okey, kalau anda set contohnya kepada JPEG, so dia tak akan render transparent lah, dia akan render scraping. Mungkin yang belakang ni akan jadi warna putih. Seterusnya saya akan pergi dekat bawah ni. Okey, saya akan tengok ada bahagian filter, ada tak? Ambil conclusion, alright. Okey, ada satu lagi saya nak cari. Render, okey. Saya nak denoising data. Okey, denoising data ni antara lain apa yang dia akan buat ialah dia akan buang juga. Pastikan noise ni juga akan dihilangkan bila kita render. So saya tick bahagian ni. Okey, setelah saya set parameter untuk render saya ni, saya kembali di sini. Cuma untuk bahagian ni saya select bahagian luaran dia, dinding ni. Saya nak tebalkan dia sikit, nampak terlampau nipis sebenarnya. So saya akan pergi pada modifier. Mana modifier?
Okay, add modifier saya nak masukkan solidify. So saya nak buat thickness ni negatif saya nak set negatif sikit supaya dia keluar dari sana. So anda akan nampak sekarang ni thickness dia. Okay, ada nampak bahagian ni, nampak dinding ni tebal sikit lah. Okay, mungkin okay, supaya tak adalah nampak macam plain saja, dia punya ni nampak tebal sikit. So nampak solid kita punya scene bilik ini. So jadi bila ketetapan kita dah berpuas hati, dan kita okay dengannya, so kita akan pergi dekat vendor ni. Okay, kita akan pergi dekat vendor image. Right, so ia akan masa sikit, anda perlu tunggulah untuk dapatkan kualiti image ni, bergantung pada kualiti yang anda set. Jadi dia mungkin mengambil masa lah beberapa minit. Jadi saya akan pausekan di sini. Okay, nanti kita akan sambung bila vendor kita ni sudah siap. Baik. Okay, proses vendor kita telah pun selesai, dan jika anda lihat di sini, masa yang anda ambil untuk vendor saya adalah lebih kurang 4 minit lebih. Okay, dan di sini anda boleh lihat wajah final image saya nampak lebih menarik, lebih jelas dan lebih cantik lah berbanding dengan preview yang kita buat sebentar tadi. Okay, so namun ada beberapa bahagian yang anda nampak tadi ada kesan denoise dia masih lagi jelas kelihatan. Okay, shadow dia pun nampak tak berapa ni. Okay, dan bahagian-bahagian mungkin material shader ni mungkin lagi tidak berapa jelas lah, di mana mungkin saya perlu adjust lagi setting material tu bagi mendapatkan material yang sesuai. Begitu juga dengan vendor setting nanti, mungkin apa yang saya perlu lakukan ialah mungkin saya naikkan sampling dan sebagainya lah, untuk saya perbaikikan efek-efek yang ada dalam scene saya ni. Okay, so seterusnya jika kita berpuas hati dengan gambar ni, okay, kita berpuas hati dan kita boleh pergi dekat image. Okay, kita boleh save as, dan saya akan mungkin letak pada desktop ni. Saya letakkan pada desktop, saya namakan dia sebagai my final room. Final room. Okay, so saya boleh set lagi sekali, saya nak save sebagai PNG ke ataupun kita nak apa-apa format yang saya rasa sesuai. Saya stick dengan PNG dan GBA ni. Okay, save as image. Setelah image saya telah di save, saya akan cari di sini, dan bila saya buka, okay, so anda akan dapat, okay, inilah final image saya, dan bahagian ni ialah transparent lah. Okay, bahagian luar ni bukan putih, dia transparent. So bila saya masuk dalam Photoshop, saya nak superimpose, saya ada transparent image yang telah pun saya siap render lah. Itulah sedikit bagaimana proses kita daripada bermulanya menghasilkan model sampailah kita letak warna dan proses lighting sehinggalah kita renderkan. Jadi saya rasa setakat ini saja untuk kelas kita pada hari ini, dan mungkin kita boleh sambung lagi pembelajaran kita pada lain masa. Terima kasih.